swing. Sama ni dia berita harian. Boleh tak susulan daripada pelepasan visa China ni sekarang ni macam ni sambutan dia. Yang satu lagi, yang susulan tentang COVID sekarang ni, adakah KDN akan mengetatkan untuk bisa masuk di KLIA terutama pada negara China yang diberikan visa tanpa visa tu? Baik, ada dua perkara situ. Pertama, liberalisasi visa. Biar saya terangkan rasional ya. Dalam keadaan kita nak kembali merancakkan kegiatan ekonomi, kita kena ingat kita mempunyai kita panggil potensi revenue yang terhad. Sekarang kita punya potensi revenue yang terhad. Dan kerajaan sedang nak merancakkan semula pertumbuhan ekonomi. Perkara yang paling pantas adalah merancakkan semula sektor pelancongan. Cara untuk membantu merancakkan sektor pelancongan adalah tengok balik data. Pelancong paling ramai dari ASEAN, Singapura dan Indonesia. Pelancong paling ramai datang ke Malaysia di luar ASEAN, China dan India. The top two. Itu angka menunjukkan begitu. Baik. Kemudian bagaimana kita buat? Jadi langkah yang kita buat adalah liberalisasi visa. Maknanya bagi negara-negara ini, mereka masuk tanpa keperluan untuk mohon visa. Apakah bermaksud kita kompromis dari sudut aspek keselamatan? Jawapannya tidak. Sebab itu, kita kuat-kuasakan pula mengisi kad arrival card secara digital. Macam kita tengok kalau kita nak pergi ke Singapura, 2 hari, 3 hari kita kena fill up. Baik, itu akan memberi maklumat keberadaan mereka bila ada di sini. Hotel mana mereka tinggal, alamat mana mereka tinggal. Itu membolehkan kita mengesan. Itu semua langkah yang kita ambil. Tapi tujuan akhirnya adalah untuk kembali merancakkan pertumbuhan ekonomi, terutama sektor pelancongan yang paling cepat. Pelancong datang, dia tinggal dalam hotel, dia gunakan khidmat pengangkutan, dia makan di restoran, dia berbelanja. Yang itu semua berdasarkan kepada perbincangan di peringkat Jemaah Menteri dan juga mesyuarat khas yang dipusikan oleh Perdana Menteri sendiri yang dibuat 2 minggu lepas. Berdasarkan kepada semua unjuran, maka kerjasama yang diperlukan daripada KDN adalah melaksanakan satu langkah liberalisasi visa. Dan itulah yang kita facilitate sekarang. Pada masa yang sama, aspek keselamatan kita tak pernah kompromis. Baik. Sekarang ni, saya dua ni, mula disebut tentang kembalinya masalah isu COVID. Yang kita sama ada ianya punca daripada dalaman atau luaran, kita belum establish lagi yang itu. Saya pun ikuti melalui aduan rakyat kepada saya. Ada yang guru sekolah, guru asrama, dah mula edarkan balik face mask sebab ada kes, guru pun kena, anak murid pun kena, ada. Baik. Dahulunya, COVID itu memang bermula daripada China lah, dahulunya. Itu dikenakan sekatan yang sebegitu rupa kan. Buat masa sekarang, sebelum satu polisi kita nak umum berkaitan perkara itu, KDN kami akan berpandukan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan sehingga soalan ditanya sebentar tadi, saya belum mendapat sebarang update, warning ke langkah jaga-jaga ke daripada Kementerian Kesihatan. Dan sehingga itu berlaku, program liberalisasi ini berjalan seperti mana yang kita umum dan kita rancang. Ada concern tak? Laporan media sebelum ini katakan ada lebih daripada 6 angka warga Cina masih ada sini sejak daripada PKP. Ada update tak? Saya telah pun memberikan jawapan semasa penggulungan peringkat dasar menjawab mengenai bajet di Parlimen tempoh hari. Saya telah memberikan pecahan, segmentasi bagaimana salah faham itu berlaku. Misalnya, seorang pelajar daripada China masuk belajar di sini. Dia dapat visa, kata kursus dia 4 tahun. Dia dapat visa 4 tahun lah. Jadi katakanlah dia masuk tahun 2020. Dan bila dikesan tahun 2021, dia tak keluar. Memang dia tak keluar lah sebab dia masih belajar, dia tak balik. Dia ada kat sini lagi. Itu contoh. Okey? Kadang-kadang dia masuk atas visa profesional. Bergantung. Kalau majikan dia kata kontrak dia 2 tahun, 3 tahun. Pas lawatan iktisas 2 tahun, 3 tahun umpamanya kan. Apa saja jenis yang membolehkan mereka tinggal lebih daripada 1 tahun. Dan ketika semakan dibuat, selepas tahun apakah mereka keluar? Ternyata mereka tak keluar. Jadi saya telah pun memberi pecahan-pecahan itu, justifikasi kenapa kekeliruan itu timbul berdasarkan kepada
angka yang sebelum itu dinyatakan. Saya sendiri minta dan berbincang dengan Ketua Pengarah Immigration saya, Datuk Roslin, terangkan kepada saya, tunjukkan semua angka-angka pada saya sehingga saya betul-betul faham dan yakin. Dan bila saya tengok, proses kemasukan itu, dia bukan hanya masuk sebagai PAS lawatan sosial. Itu pelancong lah. Kalau dia masuk sebagai spouse, kalau dia masuk sebagai PAS profesional, dia masuk sebagai PAS pelajar, dia masuk sebagai PAS-PAS yang lain, ada banyak kategori PAS. PAS lawatan sosial itu satu komponen daripadanya. Okey? Jadi, apakah ada kebimbangan? Saya sebut tadi bahawa bila kita buat langkah liberalisasi, kita tahu exactly mereka masuk itu sebagai PAS apa, dan kemudian kita kehendaki mereka isi digital card ya, sebagai satu prasyarat, iaitu membolehkan elemen kita mengesan keberadaan mereka. Kalau sebahagian mereka masuk pula dengan charter flight, kita berurusan pula dengan travel agent. Travel agent itu pula mesti berdaftar dengan Motex sahaja. Dan mereka mesti serahkan pula itinerary mereka. Mereka berada 2 minggu di sini, 3 minggu di sini, mereka berada di mana, dan itu lebih mudah. Apabila ada hal yang berlaku, kita rujuk terus kepada travel agent yang berkaitan, yang membuat mereka. Jadi, kesemua langkah itu kita ambil tanpa kita kompromis. Pada masa yang sama, liberalisasi visa itu kita yakin akan membantu melonjakkan kembali sektor pelancongan di negara kita. Bolehkah Datuk Seri jelas sikit tentang prosedur DAC? Tentang? DAC, arrival card. Okey. Digital arrival card. Adakah pelanggan asing diwajibkan isi kad itu sebelum 3 hari tiba di Malaysia, ataupun mereka dibenarkan isi selepas tiba di Malaysia? Sebab ada yang beli hari ini, terbang esok. Ya, sekarang ni tempoh kita bagi tempoh yang kita benarkan bila dia datang, dia isi di sini. Sekarang tempoh yang 3 hari kita laksanakan. Tapi asas yang kita kuasakan ini adalah kita mahu dia bersedia sebelum dia memulakan perjalanan. Dia wajar mengisi digital arrival card itu. Seperti mana dia masuk ke Singapura, dia isi. Dia masuk ke negara lain, UK, dia isi. Dia masuk ke Malaysia pun dia isi. Jadi tak ada masalah. Dia isi lebih awal. Tapi sebab kita baru mulakan, jadi kita bagi tempoh 3 hari pertama ini. Kalau dia sampai dan dia belum isi secara digital, dia boleh proses di pintu masuk kita lah. Kita bagi kelonggaran itu sekarang. Ya, bagi sebelum mereka mula menyesuaikan dengan keadaan baru.